من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan kuliah berkaitan dengan haji dan umrah. Kita masih lagi dalam berkaitan dengan wukuf di Arafah. Hari itu kita habis sampai tajuk sebelum ni lah. Jadi tajuknya hari ini adalah waktu wukuf. Sebagai hari itu saya dah sentuh secara umum. Ini kita nak pergi lebih mendalam iaitu waktu wukuf ini dia bermula daripada gelincirnya matahari, iaitu masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah dan sehingga seketika sebelum terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Jadi itu adalah waktu yang paling afdal lah, iaitu antara 9 Zulhijjah siangnya dan menjelang malam 10 Zulhijjah. Jadi waktu wukuf tu dia agak terhad, masanya agak terhad kerana ia adalah tempohnya daripada 9 hingga 10 saja. 9 sehingga 10. Jadi seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Arafah ini dia adalah tanah halal dia adalah al-masy'aril halal. Walaupun dia tempat ibadat, tapi dia adalah tanah halal. Jaraknya lebih kurang 21.9 km dari Masjidil Haram. Jaraknya agak jauh, 22 km lah lebih kurang. Tapi dia dikira tempat yang paling afdal berdoa ketika tempoh itu saja, 9 Zulhijjah sampai 10. Itu pun bukanlah kira 24 jam, maknanya tak sampai. Jadi bila kita dapat peluang itu, terutama yang menunaikan fardu haji, maka kita berdoalah bersungguh-sungguh. Seperti mana saya sebutkan, kalau kita berada di Malaysia ni, tidaklah kita berwukuf di taman Tasik Senangin ni kan. Saya dah cakap dah dulu, selalu orang akan sharekan iklan ataupun poster. Dia kata okey, ke Arafah 12 sampai pukul 5 petang kan. Jadi kita pun kira tambah 5. Jadi kita pun wukuflah pukul 5 petang sampai 12 malam. Dekat Lengging ni kan. Tapi kita, sebab kita disunatkan untuk berpuasa, jadi kita punya kemustajaban doa tu sebab berpuasa, bukan sebab wukuf di Arafah. Kerana wukuf tu tempatnya di Arafah sahaja, tidak boleh di tempat lain. Memanglah orang akan cakap macam-macam, orang kata boleh lah, apalah, sama waktulah. Tapi bagi orang yang belajar betul-betul tentang haji ni, kita tak boleh samakan. Walaupun kita kata kan dia tempat halal juga Ustaz, kita pun sini halal juga. Halal dia dengan halal kita tak sama. Dia punya halal tu barakahnya pada tempoh itu. Tapi kalau hari lain, betul, hari lain macam sekarang kalau kita pergi kan, ramai orang bila umrah dia akan ziarah kan, ziarah dekat Padang Arafah, dekat Jabal Rahmah apa semua. Dia memang samalah, itu memang betul-betul sama dengan Lengging. Waktu yang lain, waktu yang lain memang betul-betul sama. Tapi bila dia 9 dengan 10 ni, itu special lah, istimewa. Itu saya perlu tekankan lah, bersungguh-sungguh. Kalau tidak, mesti tabung haji akan tulis dalam slide ni, sila berwukuf di tempat masing-masing. Kan? Tapi tak ada dalam slide ni. Cuma ialah benda tu kadang-kadang orang kata dia sedikit sensasi atau kontroversi sikit kan. Dia kata selama ni biasa dengar je orang kata boleh je doa kat mana-mana. Memanglah doa mana-mana boleh je, cuma mustajab tak mustajab tu je lah kan. Siapa kata tak boleh doa di sini? Boleh. Tapi sama ada Allah dengar ke tak dengar doa kita tu, kita berserah kepada Allah. Tapi kalau orang yang ada di Arafah tu, insya-Allah confirm doa didengar. Kan? Saya yakin kalau tuan-tuan, puan-puan, ayah-anda bonda yang dah pernah pergi haji sebelum ini, ada doa-doa tertentu yang kita minta di tanah suci itu, kita boleh rasa dia punya kemakbulan doa itu. Itu penting. Itu kita kena percaya. Saya secara peribadi, ketika saya menunaikan haji pada tahun 2003, lama dah lah, 2003 masa tu saya baru 23 tahun masa tu. Sangat muda lah, kahwin pun belum lagi masa tu. 2003
Saya doa masa tu. Masa tu saya dah habis belajar UIA lah, saya habis belajar UIA. Lepas tu saya doa dekat Mekah tu, saya doa sangat spesifik. Ini saya Ustaz Hadir pun tak tahu ni, saya cerita ni eksklusif ni. Ya. Apa saya doa apa tau? Ya Allah, bagi aku kerja kat UIA ya Allah. Macam itu saya doa. Ada saya cerita tak Ustaz Hadir? Tak pernah cerita kan? Dulu saya kata ya Allah, aku nak kerja UIA ya Allah, tolong bagi kerja ya Allah, aku tengah menganggur ni. Masa tu saya grad 2002, hampir 6-7 bulan tak kerja. Walaupun kelulusan baik, cemerlang, tapi biasalah kan, menganggur, menanam anggur lah. Jadi doa macam tu, punyalah khusus doa tu. Saya minta semua tempat tak dapat. Yang dapat UIA je. Sebab tu saya kenal dengan Ustaz Haidir. Tapi lepas tu kan, bila fikir lama-lama dah kena pindah sini kan. Lepas tu 2012 tu saya renew lagi doa. Boleh renew pula tu. Saya renew doa. Oh, tak berani lah nak sebut spesifik tempat kan. Tak berani sebab dah terlalu makbul masa tu. Memang UIA sahaja yang saya kerja selama 11 tahun. Lepas tu saya cakap dengan, saya minta pada Allah, saya kata ya Allah, bagi aku tempat yang terbaik. Tak nak sebut dah, tapi hati tu dah berat ke usim dah. Tapi tak nak sebut. Tak nak sebut. Jadi itulah yang terbaik untuk saya buat masa ni. Dan mana-mana pun sama. Tapi itulah nak katanya pengalaman peribadi saya sendiri tu. Pengalaman peribadi. Selain daripada itu nak minta kahwin lah. Memang kahwin lepas tu. 2003 memang kahwin. Lepas tu 2004 kahwin. Itu antara doa yang mustajab lah. Begitulah contohnya lah ya. Baik. Jadi syarat-syarat sah wukuf ya. Jadi bila kita wukuf ni memang kita tak boleh buat main-main lah, sebab dia peluang kan, bila kita nak pergi bukan senang kan. Saya yakin di sini pun ada jemaah-jemaah yang dapat surat-surat haji dan insya-Allah lah akan berangkat tak lama lagi. Jadi kita ambil peluang ni lah. Kita boleh doakan jemaah-jemaah kita di sini, kawan-kawan kita yang kita tinggalkan di sini, saudara mara, anak beranak kita doakan. Ya, jadi syarat sah wukuf ni apa dia? Telah berihram dengan niat haji. Bila kita nak wukuf, kita mesti berada dalam ihram. Dia tak boleh sebelum ihram tu kita pergi wukuf, tak boleh. Dia mesti dah berihram, dan kita dah belajar pada bulan yang lepas tentang niat-niat haji kan. Ustaz ada cerita ada haji tamattu, haji ifrad, haji qiran sebagainya. Itu dalam kursus pun memang diberilah. Dalam keadaan seorang yang layak, nombor 2, dalam keadaan seorang yang layak menunaikan ibadat. Maknanya tidak gila, ya, tidak pengsan, mabuk atau hilang akal sepanjang masa berwukuf. Macam saya bagi tahulah, kalau orang yang sakit contohnya. Sakit tu tengok kategori sakit apa. Kalau sakit dia masih sedar, mungkin demam ke tu tak apalah kan, ataupun dia terlantar tapi dia masih sedar. Dia terbaring di hospital sementara di di Tanah Haram. Jadi dia terbaring tetapi dia masih sedar, otaknya masih berfungsi, dia tidak koma lah. Dia tidak koma, dia tidak pengsan, maknanya dia sedar. Bila dia sedar, bila ambulan akan bawa dia, ambulan akan bawa lalu sahaja di padang Arafah itu. Dia tidak berhenti dan tidak bermalam atau tidak apa-apa di situlah. Maknanya ambulan lalu tu pun dah cukup syarat dia. Sebab wukuf ni adalah sedetik pun tak apa, sekejap pun tak apa, tak kisah. Yang penting tidak koma atau tidak pengsan atau tidak hitam dan sebagainya lah. Tapi sebab masa dia agak lama kan, jadi kalau dia tiba-tiba dia sedar masih lagi dalam tempoh wukuf tu, kena bawa lah. Kalau tidak dia tak dapat haji. Kalau tak dia tak dapat haji. Itu yang sangat kritikal lah orang kata tempoh wukuf ni sangat kritikal. Jadi kalau orang tu masih sedar, kena bawa juga, naik ambulan. Itu biasalah yang berlaku di sana. Kalau kita doalah supaya semua sihat lah kalau beribadat kan. Tapi ialah kadang-kadang benda macam ni kita susah nak jangka. Tapi kalau orang tu memang dah koma, ya, dah koma tu kejut-kejut pun memang tak sedar, jom wukuf dia senyap aja kan. Maknanya memang tak boleh lah. Sebab dia tak sedar ibadat yang dia akan buat. Jadi maknanya ketika itu hajinya tidak dapat. Dia tak sah dah haji dia. Maknanya pada tahun hadapan dia kena tabung haji biasa ada rekod lah. Kalau jemaah-jemaah tu kalau ditakdirkan Allah SWT balik dia sihat dan dia masih hidup lagi, maka pada tahun akan datang dia kena pergi qada haji dia itu. Dia tak sama macam qada solat lah. Solat ni bila masa kan kita boleh qada. Kalau haji ni tempoh haji sahaja. Jadi kalau tahun haji tahun ni dah terlepas, pergi tahun depan lah. Kalau panjang umur.
Jadi itu yang mustahak, kita kena doa supaya kesihatan sangat baik. Kalau kita pergi haji nanti, mungkin bagi yang akan dapat pergi haji, kalau penerbangan tu awal, janganlah kita pulun sangat ya, buat umrah tiap-tiap hari ke ya. Kalau rasa tak berapa sedap badan atau rasa letih, jangan paksa. Sebab kita yang mustahak tu bukan yang umrah tu, yang mustahak tu haji tu. Jadi kita kena jaga kesihatan kita. Kalau kita mampu buat. Sebab musim dia sudah tentulah musim panas. Bila musim panas ni, walaupun kita kat Malaysia ni rasa panas je, berbahang aja rasa. Kan? Kalau kat sana jauh lagi berkali ganda panas kan. Sebab tu air kena minum banyak. Ya? Ini nasihat-nasihat yang tak ada dalam slide lah. Tapi kesihatan tu ada je, biasa dia orang bagi tahu. Tapi alang-alang tu saya sebut lah. Jadi kita jangan terlalu pulun sangat. Nak ibadat tiap-tiap hari, nak pergi masjid tiap-tiap hari. Kalau hotel kita jauh tu, kita cuba jarak-jarakkan. Kalau kita dah pergi masjid, jangan balik lah. Pergilah toilet dekat-dekat dengan masjid tu saja, jangan berulang. Sebab kalau muasasah hotel ni memang jauh. Dia paling dekat hotel dia 800 meter, 900 meter dekat 1 km, 1 kilometer. Kecuali kalau kita ambil package lah. Kalau package paling jauh pun kalau package mungkin dalam 700 meter, 600 meter, boleh tahan lagi, pendek sikit lah. Jadi itu kita kena faham ya. Jangan terlalu bersungguh-sungguh sangat. Bukan tak boleh, tapi kita tengok kemampuan badan kita. Kalau kita spare dulu, lepas habis nanti wukuf, barulah kita, ataupun lepas habis haji barulah kita nak sungguh-sungguh dan sebagainya pun boleh ya. Dia bergantung pada kemampuan kita. Yang penting haji itu lepas berada di Arafah walau seketika dalam waktu wukuf. Ini seperti mana yang Ustaz sebut tadi lah ya. Maknanya walaupun seketika, contoh untuk orang sakit tadi, maka yang mustahaknya dia lalu di situ. Jadi dapatlah walaupun dia dalam keadaan baring tapi sedap. Amalan sunat wukuf. Amalan sunat wukuf, apa yang perlu kita lakukan ketika berwukuf? Bertalbiyah, maknanya labbaik Allahumma labbaik sehingga akhir. Membaca Al-Quran, kalau boleh ketika di tanah suci ni kita berazamlah untuk khatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali. Tidak berpuasa, nampak? Orang yang berwukuf sunatnya tidak berpuasa. Kita yang di Malaysia ni, kita sunat berpuasa. Terbalik jadi jangan pula nanti kalau kita buat haji, kita pula nak puasa. Kita wukuf kan sunat puasa. Tak. Orang berwukuf tidak berpuasa tu je dapat pahala. Tak puasa dapat pahala. Kita di sini puasa. Ya, berwuduk, maknanya sentiasa memperbarui wuduk kita, mendirikan solat berjemaah. Solat tentulah yang kat sana biasanya kalau wukuf ni solat berjemaah tu jamak. Sama tengok keadaan, ada yang jamak tamam, jamak qasar pun boleh sebab dia dalam keadaan agak sedikit sukar sebab nak ambil wuduk selalu pun sukar jadi biasanya jamak lah. Biasa jamak, walaupun kita dah lama berada di tanah suci maka boleh jamak juga. Dia tengok apa sebab dalam keadaan masyaqqah lah dipanggil, keadaan kesukaran Memberi tumpuan sepenuh hati semasa mengerjakan ibadat wukuf, berdoa, berselawat, beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyakkan amalan, banyakkan doa tu mustahak sangat. Sebab itu mungkin saya ada pernah bagi tahu juga, maknanya kalau kita sebelum kita pergi ni kita standby lah ataupun kita senaraikan doa-doa. Nak type komputer boleh, nak tulis tangan boleh, sediakan buku nota lah. Ya, kita tulis kat situ apa doa-doa yang kita nak, sementara sebelum kita pergi ni kita tulis apa doa-doa yang kita nak. Senaraikan secara detail. Kalau 100 lah doa tu tak apa, kita boleh baca ketika berwukuf. Doa spesifik lah, khusus doa untuk anak beranak, saudara mara, jiran, masyarakat kita dan negara kita, doa kan semua. InsyaAllah Allah akan dengar doa-doa ini. Baik, itu wukuf lah Setakat ni ada soalan tak nak tanya tentang wukuf? Setakat ni boleh faham jelas Kita tak tahu nak tanya apa-apa. Tapi kalau tengok tu ialah faham jelas Dia memang bila kita beribadat ni, terutama bab haji ni, dia bila kita dah buat dia secara betul, secara real yang sebenarnya, lepas tu dia akan ingat. Memang gitu. Sebab dia bentuk praktikal, bentuk amali. Bentuk amali. Sebab itu kalau orang yang macam kita dah pernah pergi, sekurang-kurangnya umrah, kita dah boleh bayang tempat dia macam mana, dekat mana nak wukuf, kat mana sana sini kan. Kalau kita langsung tak pernah pergi, memang kita terbayang-bayang lah macam mana, walaupun Ustaz dah ajar kan, tapi tak apa insyaAllah.
Moga-moga Allah jemput kita dalam masa yang terdekat kan, sekurang-kurangnya umrah. Jadi kita boleh dapat tengok tempat-tempat tu. Tapi memang ada orang yang memang langsung, dia tak pernah pergi haji, dia tak pernah pergi umrah pun lagi tak pernah juga. Maknanya memang betul-betul pure lah. Memang betul-betul surprise lah kalau pergi tu istilahnya. Betul penuh dengan kejutan lah kan. Itu lagi excited lah. Kalau orang yang memang betul-betul suci lah, memang langsung tak pernah pergi, itu lagi memang seronok lah. Saya ada beberapa kawan saya tahun lepas lah, lecturer di USIM, memang begitu, lecturer bahasa Inggeris bahasa Inggeris pula, bukan ustaz-ustaz atau ustazah. Orang yang memang pure, tak pernah pergi umrah tu, seronoknya doktor dia kata, seronok sangat, walaupun jalan jauh. Dia lebih excited lah orang macam tu. Macam kita dah boleh agak kalau kita dah biasa pergi umrah kan, cuma haji mungkin ni pertama kali kan. Kita dah boleh agak-agak dah. Excited juga, cuma kita dah boleh tahu tempat dia. Kalau orang yang tak pernah tahu tu, memang dia punya keseronokan dia luar biasa lah. Luar biasa. Itu insyaAllah, mudah-mudahan kita tergolong pada golongan itulah, dapat pergi haji dalam masa yang terdekat Baik, rukun haji yang ketiga, kalau pertama niat ihram, yang kedua tadi wukuf, dan sekarang kita nak masuk yang ketiga, iaitu tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Yang paling mustahab adalah mengelilingi Kaabah. Jangan pusing tempat lain. Dia tawaf juga, tawaf kedai. Tawaf pergi kedai shopping kat Sapwah ke hotel mana kan, ataupun ni Zam-Zam Tower ke, itu bukan tawaf, itu menyesatkan diri tu. Ini mengelilingi Kaabah betul, dan 7 pusingan, jangan kurang, jangan terlebih, dan permulaannya adalah pada sudut Hajarul Aswad. Kalau zaman-zaman dulu dia ada garisan. Kalau tuan-tuan perempuan, ayah bonda yang pernah pergi umrah, umrah ke haji pada zaman-zaman dulu, tahun 90-an ke 80-an ke awal-awal 2000 ke, dia ada garisan dekat lantai. Seingat saya lah, pada saya pergi pada tahun 90-an tu, garisan dia warna coklat. Garisan tu dibuat, bukan garisan dia batu macam batu marmar kan, batu mozaik ke apa tu, batu ni kan, dia letak tu sepanjang dekat tempat Hajar Aswad lah. Tapi kalau sekarang pergi tak ada dah. Dah tak ada. Jadi macam mana kita agak-agak je lah. Kita dah tengok Hajar Aswad takkan tempat lain, batu lain pula kan. Jadi kita dah tahu. Lepas tu dia sekarang ni setentang dengan batu tu dia ada lampu hijau. Jadi kalau kita tengok situ Hajar Aswad, kita tengok dekat dinding masjid ada lampu hijau. Jadi kita boleh agak situ. Tapi permulaan dia, mungkin ada dalam slide ni nanti, dia ada makna ruang lingkup dia untuk kita mula tawaf tu lebih kurang 90 darjah lah. Jadi tak kisah kita nak mula daripada secara tegak ke atau serong ke, tak ada masalah. Tapi maksudnya kita berdiri di ruang 90 darjah itu. 90 darjah macam ni lah, macam L kan, macam L tu. Macam nanti kita tengok gambar lah. Saya rasa insyaAllah ada ni. Tak ada lagi, belum ni. Tapi kalau kita tengok gambar ni macam tu lah, maknanya kita mula daripada sini lah, lampu hijau ada, jadi kita boleh agak saja. Tapi sebelum itu kita tengok jenis-jenis tawaf. Tawaf ni pun ada banyak. Dia ada banyak jenis. Pertama daripada sebelah kiri daripada sebelah kiri tu tawaf rukun atau ifadah. Tawaf rukun, tawaf ifadah ni tawaf yang utama lah, iaitu tawaf haji ataupun tawaf umrah. Naik ke atas tawaf kudum. Tawaf kudum ni makna tawaf selamat datang. Tawaf tahallul, ada juga yang macam tu namanya. Tawaf tahiyatul bait. Tawaf tahiyatul bait ni maksudnya kalau kita masuk masjid atau masuk surah Abbas ni, kita solat apa? Tahiyatul masjid kan? Tahiyatul masjid. Tapi kalau macam tawaf tahiyatul bait ni, maknanya bila kita masuk Masjidil Haram, dia punya tahiyat masjid dia adalah tawaf sunat 7 pusingan. Itu sebaik-baik dan seafdal-afdalnya. Bukan solat sunat tahiyat masjid macam kita buat di sini. Tapi memanglah kalau ustaz pun tak mampulah nak buat tiap-tiap kali masuk masjid tu nak tawaf kan, sebab kita orang ramai. Kecuali kalau memang kita masuk tu awal waktu ataupun 2-3 jam sebelum azan ke apa kan, atau 2 jam sebelum azan. Lepas tu kalau musim haji lagi ramai orang kan. Jadi kalau kita ada kesempatan kita buatlah. Kalau tak, boleh saja solat tahiyatul masjid. Tapi yang afdalnya memang kalau Masjid Haram ni, dia punya tahiyatul masjid dia lah tawaf sunat 7 pusingan. Itu yang dikata tahiyatul bait
Tawaf wada ke bawah sebelah kiri dulu lah. Tawaf sunat atau sunat biasalah, kita pusing-pusing. Tawaf sunat macam kita solat sunat ya. Tawaf nazar, kalau kita ada nazar. Saya dapat apa ni sekian-sekian, saya nak tawaf di keliling Kaabah. Saya nazar, disebutlah. Kalau dia tak sebut tu lain. Dia sebut saya nazar nak tawaf keliling Kaabah. Tu tawaf macam tu agak bahaya jugalah. Bukan tawaf, maksudnya niat macam tu. Niat kita nak bernazar tawaf kan. Yang lagi dahsyat, saya berniat nak bernazar tawaf pada musim haji. Pengsan. Kotanya tak confirm lagi ni, tapi niat nazar tu dah bernazar nak tawaf masa musim haji. Dapat ke tak dapat tak tahu lagi tu. Jadi kalau boleh nazar ni jangan kita buat main-main lah. Kalau boleh nazar ni biar nazar yang kita mampu buat ya. Macam Ustaz cakap dulu kan, Ustaz cakap apa, kalau saya berjaya dulu, saya kata saya nak nazar nak selawat pada Nabi 10 kali. Kan senang tu, nazar selawat pada Nabi 10 kali. Macam tu je lah. Ataupun puasa boleh. Tapi puasa saya nak puasa 100 hari berturut-turut. Pensan, jangan. Cukup sekadar saya bernazar nak berpuasa sunat 1 hari. Cukup lah. Janganlah bersungguh-sungguh sangat kan. Dapat markah 100 nak puasa 100 hari. Dapat markah 99 nak puasa 99 hari. Pensan. Jadi jangan kita bernazar benda-benda yang tak mampu. Satu lagi, nazar ni dia kena mengikut syarak. Tak boleh nazar, saya nazar nak ponteng solat contohnya kan. Saya nazar nak minum arak contohnya. Kan, saya nazar tak nak bayar zakat selama setahun. Aduh, jangan. Saya bagi contoh lah tu, walaupun gurau, tapi memang ada macam tu. Nazar nak minum arak kata. Aduh, payah. Kan, jadi nazar tak boleh melanggar syarak. Kalau yang melanggar syarak tu tak wajib ditunaikan, ya. Tawaf wada. Selalu orang Melayu panggil tawaf wida, bukan wida. Wada. Wada, dia tak boleh wida. Jangan tawaf wida, tak mau. Sebab dalam bahasa Arab dia bukan wida, dia wada. Waw dia baris atas. Macam ni ejaan dia, ejaan Melayu lah, dan betul lah ni apa yang Tabung Haji sediakan ni, slide ni. Bukan wida, wada. Okey, jenis-jenis tawaf dari segi niat. Cuba kita tengok kat sini. Dia kata kalau wajib berniat tawaf bagi tawaf berikut. Walaupun tawaf tu hukum dia sunat contohnya, tapi sebab dia bukan sebahagian daripada umrah atau haji, kita hanya buat sunat sahaja. Bila kita buat tawaf sunat, niatnya wajib. Niatnya wajib. Dia sunat tapi niatnya wajib. Jadi bila kita nak mula tawaf sunat tu, saja-saja kita tawaf sunat, orang Melayu kata tawaf santai. Tawaf santai je, bukan tawaf ibadat umrah ataupun tawaf haji ya. Jadi bila kita tawaf sunat kena niat lah, sahaja aku tawaf sunat 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Bahasa Melayu tak apa. Jadi niat tu wajib baca ya. Tawaf wada begitu juga. Bila kita nak balik Malaysia ke, nak pergi Madinah ke, itu memang kena baca. Sahaja aku tawaf wada 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Nazar pun wajib baca. Tawaf tahiyatul bait yang tadi kita tawaf sunat tahiyatul masjid tu pun wajib baca. Tawaf qudum bagi jemaah yang ziarah saja. Tawaf qudum ni tawaf selamat datang. Dia saja-saja datang, mungkin dia datang daripada, mungkin di sini orang Mekah, tapi dia nak tawaf. Jadi bila dia nak tawaf selamat datang tu, dia kena baca niat. Dia kena niat, wajib baca niat. Tetapi yang nombor 2 kan, sunat berniat tawaf bagi tawaf umrah dan haji. Tawaf umrah dan tawaf haji itu rukun kan, tapi niatnya sunat saja, terbalik. Dia punya pelaksanaan tu rukun, wajib lah maknanya kita kena buat, tapi dia punya niat tu sunat. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu nombor 2 tu? Sunat berniat tawaf bagi tawaf umrah dan haji. Umrah dan haji tu wajib kena buat, kalau tak buat tak sah kan umrah tu. Tak sah, haji tu rukun kan. Tapi niat dia sunat je, tak baca pun tak apa. Tapi rugilah pula tak baca, sunat kan dapat pahala. Bukan susah sangat kan. Saja aku tawaf haji 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Saja aku tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. So tak ada isu pun. Dapat pahala lagi. Tapi kalau kita tak baca, salah tak? Tak salah. Kenapa tuan-tuan, puan-puan? Sebab apa? Sebab apa? Sebab bila kita niat ihram mula-mula tu tadi, yang rukun pertama kan, niat ihram umrah atau niat ihram haji tu, dia kira macam package tau. Niat tu dikira macam package. Sebab bila kita dah niat sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku berniat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, jadi dia punya niat tu dia package, whole package, keseluruhan package. Mana kena siap dengan tawaf, kena siap dengan sa'i, kena siap dengan tahallul, dengan kalau haji wukuf. Jadi dia package. Jadi kalau kita tak niat pun automatik dia jalan niat tu.
Sebab dia whole package, keseluruhan package ibadat tu. Tapi kalau tawaf sunat, dia sunat buat tu je. Bila buat tu je, kita kena baca lah niat dia, wajib. Faham tak? Faham tak saya cakap apa? Jadi dia, maknanya dia berlawanan. Kalau benda tu sunat, niatnya wajib. Kalau benda tu wajib, niatnya sunat. Begitu. Ada baru-baru ni ada isu lah. Macam ada seorang jiran dekat dengan rumah saya, maknya, ibunya, dia ada satu masalah. Dia pendam masalah tu setelah 5 tahun. Dia pergi umrah dalam 2019. Ini saya teringat lah, bila saya tengok tahun-tahun ni, teringat ibu tu. Baru beberapa hari lepas saya jumpa ibu tu menyelesaikan masalah terpendam, terbuku dalam hati sehinggakan dia sakit. Dia ada isu tentang ketika dia menunaikan umrah. Saya tanya kat ibu tu, ibu, apa yang ibu jadi masalah sampai ibu rasa macam sampai menyebabkan jatuh sakit lah, sebab dia pendam lama sangat benda tu. Pertamanya, saya tanya dia, ibu buat umrah macam mana? Set yang pertama, dia sebut set lah, satu set. Faham tak? Saya cakap dia satu set tu kan? Jadi tawaf, tawaf macam ni ibu buat, okey tak? Tawaf 7 pusingan cukup? Cukup Ustaz. Okey. Sa'i cukup tak 7 pusingan? Cukup Ustaz. Tapi apa masalahnya? Tahallul buat? Siapa tak bukan bahalul? Tahallul. Okey lah. Jadi maknanya cukup. Jadi apa yang masalah ibu terpendam tu? Saya tanya lagi, buat lagi umrah kedua? Buat. Dia buat umrah badal pula untuk ada arwah-arwah lah. Untuk seorang arwah. Jadi dia buat. Cukup tak 7 pusingan? Cukup. Sa'i cukup? Cukup. Tahallul cukup? Cukup. Jadi apa yang terpendam? Barulah dia cerita. Saya buat tawaf santai-santai. Bila dia sebut santai, maknanya saya tahu tawaf tu tawaf sunat. Bila dia buat tawaf sunat, sebab dia pertama kali pergi, dan isunya adalah apabila ada, yalah dia punya ada isu sikit dia pergi tu dengan saudara mara dia biarkan dia seorang-seorang. Biarkan dia seorang-seorang. Bila biarkan dia seorang-seorang, dia macam terpontang-kanting lah, sebab orang tua umur dah 60 lebih, saudara tu dia janji dekat Malaysia nak jaga dia, tapi dugaan lah bila sampai di tanah suci dibiarkan. Lantak kau pandai kau lah. Macam tu. Kesian kat ibu tu sebenarnya. Saya dengar cerita tu tragis jugalah, macam drama kat TV. Kesian dia. Tapi Allah bagi dia rezeki tau. Dalam keadaan dia terzalim begitu, tak aniaya begitu, dia dapat cium Hajarul Aswad. Masya Allah. Saya sendiri yang tiap-tiap tahun pergi dapat cium Hajarul Aswad. Last saya cium tahun 2000, bayangkan. 24 tahun lepas saya cium. Saya tak berani sebab orang ramai. Tapi ibu tak tahu macam mana. Dia kata adalah orang-orang Indonesia yang tolak-tolak dia. Dia pun tak tahu kan. Orang first time tak tahu mana Hajarul Aswad. Dia jadi blur tau. Dia cuak sebab dia dah terpisah dengan saudara mara dia. Lepas tu dia tak ingat pusingan. Dia dah 2-3 pusingan. Lepas tu dia kata apa yang dikira tasbih-tasbih yang dia pegang tu terlepas. Jadi dia dah tak ingat dah berapa pusingan apa semua. Sedangkan dia tawaf sunat benda tu. Jadi dia pendam benda tu lama. Nasib baik anak dia mesej dalam grup komuniti rumah saya lah. Dia kata ada tak dalam grup ni mutawif ke apa ke, saya terdetik dalam hati saya nak mesej puan tu dan saya PM dia lah. Saya ingat dia bukan, saya yakin dia bukan nak tanya pasal package, sebab dia bila dia cakap macam tu saya boleh agak lah dia nak tanya pasal hukum hakam. Sebab dia kata, lepas tu lah baru ibu tu cakap lah, anak dia cakap, lepas tu saya jumpa ibu tu malam tu juga, hari Jumaat, tak silap saya, Jumaat malam. Saya pergi rumah dia sampai 12 malam. Dia meluahkan apa yang terbuku selama 5 tahun. Membayangkan, ya Allah. Sampai sakit jantung ibu tu. Kesian dia. Tapi bila saya luar, saya cerita tu, barulah ceria. Dia kata, Ustaz, dah lama mak saya tak ceria macam ni, dia kata. Alhamdulillah lah, saya anggap tu sebagai pahala untuk bantu. Tapi makcik tu tetap nak cakap, Ustaz, kalau saya kena bayar dam. Nak bayar dam untuk apa? Sebab makcik sebenarnya solat tawaf sunat. Tawaf sunat ni dia tidak jadi isu sebenarnya. Contoh kalau tawaf sunat, kita buat 3 pusingan. Walaupun niat dia wajib kan, patutnya kena habiskan lah tawaf. Tapi sebab dia tawaf sunat, contoh 3 kali, lepas tu dia dah tak ingat pusingan, lepas tu dia dah balik Malaysia kan. So tawaf sunat tu tak berdosa pun, tak kena dam apa-apa pun. Isunya adalah tawaf sunat sebenarnya. Dan dia punya saudara mara tu patut bagi tahu, bimbing, bagi tahu, bukan membiarkan dia sahaja. Itulah jadi isu sebenarnya. Sebab itu kita tuan-tuan, perempuan, saya nak ingatkan lah ya. Kalau kita dah biasa pergi umrah, pergi haji, ya, kita jangan rasa sombong, rasa bongkak, rasa ego. Ya, kalau ada saudara kita first time pergi tu, bimbing dia. Besar pahala bimbing orang ni. Yang kita tengok kau ni menyusahkan aku, betul mengambilkan boreh kan.
Tak boleh macam tu. Sebab kalau kita tak boleh nak urus dia, daripada awal kita tolak. Minta maaf, saya tak boleh nak bawa mak ni sebab saya tak apa ni, saya nak fokus ibadat saya ke apa. Tapi dekat Malaysia dah janji. Bila sampai sana dia biarkan. Kesian ibu tu, pendam sampai 5 tahun. Jadi dia kata adik-adik saya tu dah biasa pergi haji 2 kali, umrah 7 kali. Ya Allah, orang haji umrah dah banyak-banyak kali pergi pun boleh buat macam tu. Yalah, namanya manusia kan. Tu haji apa tu? Marlboro ke haji mabrur tu? Itulah, saya teringat lah bila kita cerita pasal tawaf ni kan. Jadi tuan-tuan kena faham. Kalau satu je nasihat saya lah, kalau kita pergi umrah ke pergi haji, kalau kita ada was-was dengan apa juga bentuk ibadat kita lakukan, sama ada benda tu sunat ke, wajib ke, apa ke, cepat-cepat tanya mutawif. Jangan kita biar, jangan kita pendam sampai jadi penyakit, ya, pendam sampai jadi orang kata makan hati lah istilahnya. Hubungan dengan family tu dah renggang dah, itu satu hal. Dan memang dia masa sebelum pergi elok sangat-sangat, dia kata rapat betul. Anak dia sih cakap rapat, tapi bila dah balik umrah tu dia renggang terus. Allahu Akbar. Patutnya kita pergi umrah ni nak merapatkan silaturahim, bukan nak merenggangkan hubungan. Jadi benda tu jadi masalah. Jadi itulah, kalau kita ada masalah di sana, kita terus tanya dengan ustaz-ustaz atau ustazah di sana. Jangan kita ni kan. Dan itulah nasib juga makcik tu, dia kata mutawif yang ikut dia masa tu baru 6 bulan jadi mutawif. Dia punya hukum dia terus jatuh hukum. Makcik ni kena dam. Ya Allah, ya Tuhan. Itulah nasib lah dapat mutawif ajaran sesat macam tu kan. Itulah dia. Kita hati-hatilah. Sebab itu kalau kita pergi dengan saudara mara ke, ataupun nak pergi, ayah mak ayah kita pergi dalam usia yang lanjut, sekurang-kurangnya mesti ada anak yang teman. Itu terbaik. Anak teman, walaupun anak tu pertama kali pun, dialah anak tu teman. Jadi kalau ada apa-apa isu, anak tu boleh mengadu dengan anak tu bolehlah mengadu kat ustaz ke, ustazah ke, travel ke, apa ke kan. Saya tak naklah sebut travel apa yang dia ikut tu, tapi sebab dia ada sebut kat saya, tapi saya tak nak sebut. Popular travel tu, tapi orang kata bukan salah travel, tapi itulah mutawif tu sendiri macam attack makcik tu cukup-cukup. Saya rasa silap tu. Kita sebagai mutawif, kita kena bimbing dan tanya dia apa masalah makcik. Kita menyelesaikan, bukan kita nak mengugut dia ataupun nak bagi dia takut sampai makan hati 5 tahun tuan-tuan. Bayangkan bila saya datang tu, dia luah cukup-cukup dengan lakonan dia apa semua. Punya dia nak luahkan apa yang terbuku. Itu kita kena, jangan main-main lah benda-benda macam ni. Ya, baik. Syarat-syarat sah tawaf. Pertama, menutup aurat. Aurat memang kena tutup. Ya, macam kita dah belajar itulah pakaian ihram, ya, aurat kena tutup, lelaki, yang perempuan, seperti mana kita belajar itu. Yang kedua, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maknanya wanita yang berada dalam keadaan haid atau nifas atau wiladah itu semua tak boleh tawaf. Ya, tapi kalau dia istihadah boleh, sebab dia bukan hadas. Dia bukan hadas besar. Tapi dia kena ada langkah-langkah dia lah, macam mana nak pakaikan apa, kena pakai pad dan sebagainya, kena bersihkan betul-betul. Itu kita kena faham lah ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu dia agak complicated sikit ya kalau bab suci ni. Kemudian hadas kecil maknanya kena ambil uduk lah. Bila kata suci hadas kecil tu ambil uduk, kena beruduk. Yang ketiga, suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Pastikan tak ada tai-tai burung yang melekat di baju-baju kita atau di kasut kita sebagainya. Sebab bila kita tawaf, kita bawa kasut ya, sebab kasut tu tak boleh letak kat situ macam kita letak kat sini. Kalau kita letak slipper kat situ, adalah slipper kita, kalau kecuali kalau orang curi slipper ustaz, hilang lah slipper tu. Saya buat slipper buruk. Contoh kan. Tapi kalau pergi Mekah, kita letak slipper kat situ, kita jangan ingat kita akan balik tempat tu. Sebab dia masuk pintu lain, nanti keluar habis sa'i tempat pintu lain. Jadi slipper kita tu kita kena bawa dalam karung kasut. Plastik ke apa tak kisahlah. Tapi sebelum kita bawa, kita kena check tapak dia dulu. Kotor tak apa, jangan najis. Kotor tak apa, yalah kita pijak tanah semua biasalah kan. Tapi jangan najis, jangan ada tai burung. Kita kena, kalau ada tai burung kita kena bersihkan lah. Standby lah kita punya wet tissue ke apa benda kan. Itu sekurang-kurangnya kita bersihkan. Jadi maknanya kita boleh bersihkan on the spot. Sebab kita nak cari pipe kat situ pun menggelabah juga kan. Mana cari pipe ni dah lah kita first time contohnya kan. Jadi kita kena tengok tapak kasut. Tengok macam tu, tak payahlah wasuk, tadi rasanya ada pijak tai burung ni. Kalau kita tak nampak najis dekat tapak kasut tu, jangan kita was-was. Kita menilai hukum tu tengok zahir.
Walaupun kita dah lalu tadi, memanglah burung punyalah banyak, kita pun nampak ada tetek burung sepah tu. Janganlah kita takut nak melompat-lompat, mati burung ni opocut kan. Tak payah. Tengok je kat zahir kasut, kalau tak ada, tak adalah. Jangan kita was-was dekat tadi ada pijak lah rasanya, tapi mungkin dia dah tertanggal. Sudah. Dia punya was-was tu jadi masalah besar ni. Jadi tak apa, kita tengok zahir, hukum zahir saja. Okey, bermula dan berakhir pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf wada' sunat. Ni samalah saya sebut tadi ya. Apa saja tawaf mesti mula daripada Hajarul Aswad. Sudut Hajarul Aswad. Yang kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Maknanya bila kita bertawaf, kita punya bahu ni mesti sebelah kiri Kaabah. Bahu kiri kita ni menghadap Kaabah lah, betul lah. Kiri kita ni menghala ke Baitullah ataupun Kaabah dan berjalan ke hadapan. Maknanya kalau ikutkan jalan itu lawan arah jam, lawan arah jam, anti clockwise lah ya, lawan arah jam. Kemudian dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Kaabah termasuk Hijr Ismail dan Syazarwan. Maksudnya tawaf tu kena dalam masjid, tapi luar Kaabah. Maksudnya tak bolehlah kita bertawaf sambil pegang kain Kaabah, ataupun tawaf tu main shortcut masuk Hijr Ismail. Mustahil lah, kalau zaman sekarang memang mustahil lah, sebab dia ada pintu kan. Tapi janganlah kita contoh kita dapat rezeki tawaf dekat-dekat kan. Lepas tu sambil tawaf sambil kita pegang kain, sedapnya kain Kaabah ni kita pun pegang sambil tawaf. Tak boleh. Sebab nanti dikira tidak sah. Tak sah, sebab kita dah pegang Kaabah, maknanya kita dah jadi sebahagian daripada Kaabah. Jadi tak boleh. Jadi kita kena tawaf jauh sedikit. Memang betul kalau kita tahu dekat-dekat dengan Kaabah tu dia lagi cepat lah. Biasanya kalau tawaf normal, orang tak ramai, 7 pusingan dalam 20 ke 30 minit je. 20 minit pun boleh. 20 minit pun boleh. Kalau zaman-zaman dulu orang tak ramai kan, kalau pergi bulan 9 ke orang tak ramai tu, memang sekejap lah, 10 minit boleh. Memang saya pernah pergi dulu lah, sekarang mustahil lah. Dulu memang tawaf tu orang tak ramai. Pelik juga kenapa tak ramai orang ni. Memang sekejap je, 10-15 minit siap. Sekarang paling kurang 30 minit. Sebab orang memang sangat ramai. Tak pernah tak ramai sekarang. Baik, mengekalkan niat tawaf. Mengekalkan niat tawaf ni apa maksud? Bila kita bertawaf, niat kerana Allah SWT. Jangan niat tiba-tiba, mana pula slipper aku tadi, dia terbocor pula dah plastik dia tu. Aduh. Habis cari-cari, mana pula slipper dah. Bila kita bertawaf tu kita cari slipper. Niat dia dah bertukar. Jangan apa ya, maknanya kita jaga betul lah niat kita. Contoh kita tengok bocor dah slipper ni, tak apalah, tak ada rezeki. Anggap macam tu je, tak apa. Kalau ada kan terlalu-lalu nampak tu, kita kutip je. Kalau tak ada, tetap jangan dalam hati tu, jangan tukar, mana pula slipper aku. Itu hilang slipper, hilang suami kan? Mana abang, mana abang kan? Dah nak menangis dah. Abang hilang, anak hilang, ke mana pergi? Dia tak hilang dalam Kaabah tu, dalam Mekah tu, Masjid Haram, dia tak ada pergi Siam, tak ada dia kat situ. Jadi jangan takut. Sebab itu kalau kita bertawaf dengan family ke apa ke, kalau kita pergi umrah lah contoh, ataupun haji ni biasa ialah dengan pasangan atau kan, dia tak anak-anak memang tak boleh bawa lah haji. Tapi kalau kita pergi umrah, bawa anak ke, bawa family ke ramai-ramai, first time pula kan, jadi biar pegang, pegang kepit macam tadi, macam makcik tu tadilah. Makcik tu cakap saya pegang dia tu kan, tapi dia bersinggung-singgung dengan saya, dia kata dia singgung saya, dia tak bagi saya pegang. Aduh mak, jumpa saudara dia, aku sekeh pula dia. Tak boleh macam tu, sebab orang tu first time, dia takut kan. Ada saya bawa anak murid saya itu macam tu, muda lagi, umur 24, dia pegang saya bukan main kuat lagi, dia lelaki tu. Sebab dia tak pernah tengok orang ramai macam tu, dia jadi cuak kan. Dia pegang ustaz, betul-betul pegang. Berbekas tangan saya, dia pegang. Dia takut tengok orang ramai tu kan. Tak pernah tengok orang ramai dalam satu tempat yang terhad kan. Macam kita dah biasa, tapi kita tengok tu okey, tapi bagi orang yang first time memang dia cuak, tengok ramai orang sangat. Anak-anak lagi kalau first time kan, kalau anak-anak kita bawa, jangan dekat sangat Kaabah sebab orang ramai, jauh sikit. So anak-anak ni rendah, bila rendah tengok orang semua tinggi-tinggi kan, dia boleh menangis tau. Dia tengok orang ramai tu kan. Jadi kita jangan ni sangat lah, maknanya kalau boleh memang nak cepat kan, takut terkentut ke apa kan. Tapi kita pandai-pandai lah, maknanya kalau kita bawa family ke, bawa anak, kita jauh sikit. Jadi ada ruang kan untuk kita bertawaf dan sebagainya. Jadi jangan terlalu ni sangat lah. Jadi itu saya kata, niat tawaf kena kekalkan niat kerana Allah. Bukan kerana cari barang hilang, atau tercicir, ataupun cari kawan, atau cari family dan sebagainya.
Tak perlu risau, kita tawaf pun tak laju. Kalau lama-lama family tu akan kita jumpa. Sebab itu kita tengok kan, kalau kita pergi umrah ke haji kan, tengok orang apa Turki ke orang Indonesia gini Orang Malaysia jarang macam tu. Orang Malaysia ni kena kuis dah terpisah kan. Orang Malaysia ni macam tu lah, dia jenis lembut kan. Kalau orang Indonesia ke orang Turki ke begini dah pegang. Dia tak peduli, dia senggong macam semua orang. Itu pun tak baik juga sebenarnya kalau ikutkan. Yang penting grup aku, tak boleh kan tu. Kita jalan je, tak payah kita nak risau apa-apa. Cuma tak perlulah kita singgung orang dan sebagainya. Itu biasa berlaku dan itulah kadang-kadang cabaran kita untuk menahan kesabaran dan kemarahan kita tu. Rasa memang macam nak marah kan, tapi kita kena sabarlah. Memang senang sebut tapi bukan senang nak buat. Cukup 7 pusingan dengan yakin ya. 7 pusingan yakin. Macam tadilah istilah tu kan, macam terlupa pusingan. Bila kita terlupa pusingan macam mana? Kita ambil pusingan yang betul-betul kita yakin. Contoh macam kes makcik tadi kan. Dia yakin 3 pusingan. Sepatutnya ialah sebab dia first time. Jadi ilmu tu tak banyak. Bila kita yakin 3 pusingan, lepas tu kita dah kelang kabut, dah tak ingat dah apa. Kita dah tahu dah kita 3 pusingan tu. Jadi sepatutnya tambah saja lagi 4 pusingan. Tapi sebab dia dah cuak kan. Dia orang first time ni lain. Tapi kalau kita dah faham hukum, kita kata 3 pusingan, lepas tu kita dah tiba-tiba fikiran kita melayang. Teringat nak melontar dekat kedai-kedai. Dah melayang, dah fikiran. Ya? Ingat tu 3 pusingan je ingat, lepas tu pusingan berapa dia? 4 ke 5 ke 6 ke ni? Ambil yang paling rendah. Jadi kita mula dengan 4 lah. Jangan 4 ke 5 kena, tak apalah, kira 6 je lah. Sekejap lagi nak habis dah ni. Sekejap lagi tak sabar nak melontar ni. Melontar kat kedai ni. Jadi jangan ambil yang banyak. Ambil yang minimum yang kita yakin. Faham tuan-tuan? Jadi kalau contoh tadi, kalau batal wuduk apa tadi, sekejap saya tengok ada tak slide. Oh ni aurat lah. Ni saya dah cerita tadi kan, bab aurat. Macam tak apa, nanti saya cerita pasal wuduk juga. Syarat sah tawaf ni tutup aurat lah, kita pun faham. Aurat lelaki macam mana. Sunat beritibak ni maknanya buka bahu kanan. Sebab bahu kiri menghadap Kaabah kan. Jadi bahu kanan kita buka lelaki. Maknanya satu kain tu kita letak bawah ketiak ni. Jadi maknanya itu sunat saja. Buka bahu tu sunat. Tapi kita ambil lah sebab itu sunnah Rasulullah kan, sallallahu alaihi wasallam, jadi kita ikut. Aurat wanita seluruh tubuh badan kecuali muka tapak tangan. Maknanya kaki pakai stokin lah. Stokin tebal Berhati-hati dengan perkara ni, aurat di bawah dagu. Macam ibu-ibu pakai telekung ni lah ya, bila kita solat kita letak kain telekung tu di bawah dagu jangan kat sini. Sebab kalau dekat sini bila kita berjalan takut tudung tu bergerak atau telekung tu bergerak. Bila bergerak takut nampak. Sebab itu bila semayang kita pakai macam ni kan. Kalau hari biasa kita pakai ke bawah, tapi ramai dah orang sekarang pakai tudung biasa pun dia naikkan sedikit ke depan. Itu sebaik-baiknya lah. Sebab itu kadang ada orang pakai lapis lagi, dia tudung dia macam ni, dia pakai dalam inner tu kan, tutup macam ni, baguslah tu. Maknanya dia faham. Menampakkan pergelangan tangan. Maknanya pergelangan tangan sampai sinilah. Kalau takut ternaik jubah ni, pakai hand sock. Pakai hand sock tak apa, jangan glove. Sarung tangan tak boleh sebab ihram. Pakai hand sock di sini, tak apa. Ada orang selit-selit dekat jari lah, macam-macam lah sekarang punya hand sock tu. Boleh lah, tak ada masalah. Selagi tak tutup semua. Dia kalau tutup semua tak boleh. Untuk perempuan lelaki pun tak boleh lah. Memang lelaki memang tak akan pakai lah sarung-sarung tangan ni. Elak memakai stokin nipis. Dah stokin pergi kerja tu nipis kan. Jadi kalau kita tawaf, kita kena tahulah stokin ni kena tebal. Tebal ni maknanya bila kita tengok, jangan tengok depan je, tengok kat tumit. Sebab biasa tumit ni bila stokin tu dia tegang, dia akan nampak juga kita punya belakang tumit. Jadi itu kena semak. Ayah kena tengok. Kalau isteri kita pergi umrah, tengok stokin awak ni macam nipis lah, awak kena pakai 2 lapis. Ataupun awak pakai stokin, lepas tu pakai kasut tawaf kan. Ada sekarang, zaman-zaman sekarang macam-macam lah, ibu-ibu kan tahulah. Ada kasut tawaf tu kan, macam kasut orang Jim Ramah kan. Dia pakailah kasut tu, boleh lah, tak ada masalah. Yang penting jangan nipis. Kelihatan anak rambut di kawasan muka telinga sebab kadang ada orang memang ada rambut dia jenis ada banyak bulu-bulu kat depan kan. Dia kena tarik betul-betul, jangan bagi nampak. Dia tak boleh sikit-sikit macam ni, tak boleh. Dia tak boleh. Jadi benda-benda macam tu kena jaga-jagalah. Tapi jangan sampai ke depan terus tutup gini kan. Dah jadi nak pula lain pula. Jadi maknanya betul-betul, maknanya pastikan tidak nampak anak-anak rambut. Ya. Sekiranya pakai cermin mata. Sebab itu orang kadang terutama pakai cermin mata kan, bila kita masuk cermin mata tu dia takut dia macam ni. Lepas tu nanti rambut akan keluar. Sebab itu saya tengok ramai orang pakai cermin mata dia pakai keluar. Dia pakai kat luar sini kan. Tu biasa kalau orang pakai tudung tahulah tu. Kalau takut cermin mata tu tercicir, kan dah niat dah berubah, cermin mata dia tercicir, pakai tali.
Pakai tali ya, sebab tawaf kan, kadang orang tak tarik kita pun tak tahu kan. Dia semua tu langkah-langkah berjaga-jaga lah. Langkah-langkah berjaga tu sangat penting ya, sangat penting bila kita ibadat. Supaya kita tak rasa apa, kita ibadat dengan tenang lah. Semua kita jaga tali cermin mata, kita pakai tali kat Malaysia tak pakai tali, tapi untuk jaga-jaga sahaja lah Okey, isu yang berbangkit wuduk semasa di tanah suci. Ini hukum suci ada besar ada kecil tadi kan. Bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa berlapik batal wuduk. Ini hukum asal. Kalau kat Malaysia ni kan, kita pegang suami isteri kan, pegang tu memang batal wuduk. Terpegang pun, kita tak ada niat apa-apa pun, tak ada niat ada syahwat ke, tak ada. Tak ada syahwat pun, kalau pegang dekat Malaysia memang batal wuduk. Tak berlapik lah, bila tak berlapik kalau berlapik macam ni tak apa. Dia tak berlapik. Itu memang batal. Tapi kalau di tanah suci, dia special sikit kes dia. Keputusan muzakarah haji, oleh itu boleh beralih daripada pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur kepada pendapat Syafi'i yang marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat dalam masyaqqah. Masyaqqah makna kesukaran sebab orang ramai kan. Dan hajat seperti kesesakan di tempat tawaf dan lain-lain. Jadi maknanya kalau kita dalam keadaan darurat begitu, maka wuduk kita sah. Sebaik saja kita keluar daripada hotel, kalau terpegang tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada isu. Sebab kita, tapi bukan pindah mazhab. Ada orang kan kadang kita dengar orang-orang bagi ceramah mungkin umrah ke apa, ada ustaz-ustaz mutawi kata kita tukar mazhab. Oi, tukar mazhab macam tukar kain ke? Macam tukar baju ke? Kita mazhab Syafi'i pun tak khatam kan? Berapa ramai ustaz-ustaz datang ajar fiqh manhaj Syafi'i dan sebagainya. Ustaz sendiri pun tak khatam apa ni kan? Yang kita belajar yang bab haji ni lah. Jadi kita bukan tukar mazhab lain, tak. Dia mazhab Syafi'i juga, tapi kita ambil pendapat yang lain. Pendapat yang kedua lah, marjuh tu kira pendapat yang kedua yang tak popular, tetapi boleh digunakan ketika dalam keadaan darurat. Dan wuduk ini, dia bukan ketika hanya berada di tanah suci, hatta kalau kita dalam kapal terbang sekalipun. Dalam kapal terbang kita kadang ialah jalan dalam sempit kan, kita nak ambil wuduk kan senang. Dah ambil wuduk kat toilet dengan basah-basah lantai tu jangan basahkanlah, kita ambil wuduk lebih kurang, ambil yang wajib-wajib aja ataupun spray je. Tiba-tiba duduk sebelah kita tu lah orang lain kan, pegang pula aku baru dia ambil wuduk, aku pergi pegang, aku buat apa? Kan? Itu nak marah tak boleh. Sabar je, nak kena ambil lagi spray lagi, bukan senang kalau perempuan nak buka-buka, tak selesa kan, nanti nampak aurat dan sebagainya. Jadi itu pun dikira darurat juga, bukan hanya ketika di tanah suci ya. Itu pun saya baru belajar agak ketika dalam penerbangan, dikira lah tu, sebab dia kira dalam keadaan sukar kan, nak ambil wuduk kan senang. Tapi kalau terkentut, jangan darurat pula alamak terkentut, darurat je lah. Itu tak boleh, saya cakap terang, minta maaf lah buang angin lah, terkentut lah tu, senang cerita. Dia kan kentut tak boleh, yang tu memang kena ambil wuduk. Masyaqqah ke, darurat ke, kalau dah kentut memang kena ambil wuduk. Yang ini khas untuk sentuh kulit sahaja ya. Sentuh kulit sahaja, jangan kentut tak apalah, darurat lah. Itu tak boleh ya. Ini memang keputusan muzakarah haji lah, sebab bila saya hadir muzakarah haji memang selalu keputusan dia memang banyak tentang hukum hakam contemporary yang moden, hukum hakam moden ya. Kadang hukum hakam lama pun, cuma kadang kita nak make sure lah, sebab ada orang was-was, ada orang tak pasti jadi biasanya bila adanya satu perbincangan, muzakarah ni maknanya perbincangan di kalangan mutawif, pakar-pakar rujuk dan sebagainya, biasa dia akan bersidang lah. Macam baru-baru ni saya pergi bila ya, tak ingat saya, tapi yang latest saya pergi dekat Movenpick lah. Movenpick, kita bermalam situ dalam 2-3 hari 2 malam macam tu lah, cerita pasal hukum hakam, terutama hukum hakam musim haji yang sebelum tu. Dia ada peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara berbangkit kan, nanti dia akan bincang dan kita akan putuskanlah apa keputusan yang sepatutnya ya. Kadang-kadang dia ambil masa juga. Okey, pendapat ini diguna pakai juga, nampak kan, bermula daripada keluar bangunan penginapan ketika di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Bukan Masjid Haram je, Masjid Nabawi sama, sebab orang ramai kan. Ini sama, nampak saya cakap tadi, keadaan ketika berada dalam masyaqqah seperti menaiki pesawat atau bas. Bas pun dikira juga, boleh kira juga sepanjang mengerjakan umrah dan haji sahaja. Ketika buat haji lah, kalau pergi Langkawi tak kira lah ya, pergi Langkawi ke, pergi London ke, tak kira lah tu. Ni pergi umrah haji je ya.
Sah diguna pakai untuk tawaf sebagainya selagi wuduk tidak batal mengikut mazhab Syafi'i. Contohnya keluar angin dari kubul dan dubur lah. Macam saya cakap tadi, kalau kentut memang tak ada maaf bagimu lah. Itu memang kena ambil wuduk ya. Baik, laju betul masa ni kan. Suci badan pakaian tempat tawaf sikit lagi Suci badan pakaian tempat tawaf dari najis Itu saya sebut tadi. Jemaah haji berhati-hati najis berada di slipper, anak kecil pakai lampin untuk tamu umrah lah. Haji tak bawa budak. Bila umrah kadang orang tanya, macam mana Ustaz kalau anak saya ni baby kan, nak jalan tak kerti lagi, takkan nak seret kan? Tak boleh. Jadi dia pakai lampin. Baby ni kalau dia pakai lampin boleh dokong, bukan tak boleh, tapi memang kita kena cebok dia bersih-bersih lah. Cebok dia bersih-bersih. Lepas tu kita kena pastikan lah, bila kita kan budak kencing kita boleh rasa kan, sama dia mengeluarkan bau ataupun kita rasa panas kau dia pahal kita boleh rasa. Kita peluk dia kat depan, kita pakai baby carrier tu kan, kita pakai apa tu, kau ni macam panas ni, takkan kita tawaf je lah, cuaca kot panas. Kita dah tahu dah anak kita memang kencing. Bila kita tengah tawaf, anak tu kencing, bukan kita yang kencing, anak tu kencing, tapi sebab kita menanggung najis dia melekat kat badan. Kalau kita tolak troli lain, stroller kan, stroller tu kan, tapi dalam Masjid Haram stroller tak boleh. Jadi kita kena tengok, kalau kita rasa dia macam bernajis, so kita kena stop sekejap, check dulu pampers dia. Atau kalau perasaan kita saja, tak apalah, tengok bersih, okey je. Kalau dia kencing sikit pun tak boleh, memang kita kena ni. Sebab itu kalau bawa anak ni bagus sebenarnya. Kalau kita bawa anak, baby tak ada masalah isu tu. Cuma kita kena faham. Cara saya yang boleh saya bagi nasihat adalah, kalau kita bawa baby, bawa anak kecil yang kita dokong, kita bergilir lah. Mula-mula suami dulu tawaf. Dah habis 7 pusingan, standby kat mana? Tunggulah kat belakang makam Ibrahim. Ada banyak je tempat situ kan, tak masalah. Jangan pergi mana-mana, duduk situ, dia pergi jalan tempat lain pula, duduk situ dia diam. Tunggu suami tu habis 7 pusingan, ganti pula isteri. Macam tu lah, lebih yakin. Tak adalah was-was kan. Tapi kalau nak bawa juga anak, okey, tak masalah. Tapi kalau anak tu dah boleh jalan, tak apa, bagi dia jalan. Senang. Kalau walaupun dia pakai pampers, kalau anak kita pegang sambil berjalan, tak apa. Sebab kita tuntun tangan dia, tak apa. Sebab dia kencing ke apa, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita peluk dia tu, itu memang ada sikit isu lah. Kat situ Jadi kena faham kalau bawa anak. Tak salah bawa anak, jangan kita anggap anak tu menyusahkan kita. Tak. Bagus. Saya pernah sekali 2018 menjadi mutawif. Bawa dalam bas tu dalam 30 lebih je orang. 18 orang kanak-kanak. Namanya rasa macam rombongan Cik Kia habis sukan Commonwealth. Rombongan kanak-kanak macam GBS lah, geng bas sekolah. Separuh kanak-kanak. Tapi Allah mudahkan, Masya Allah, urusan sebab bawa budak-budak budak-budak tak berdosa kan. Kita duk fikir, mesti budak-budak ni nanti nangis, merengek apa kan. Sikit-sikit adalah kan. Tapi macam mudah ya Allah bagi. Bas pun tak, driver bas pun tak mudi. Sebab bawa budak-budak. Masya Allah, dia punya seronok bawa budak-budak ni. Kan Allah mudahkan urusan. Jadi jangan kita rasa, tak apalah, tak payahlah bawa anak, kita bawa anak menyusahkan. Jangan sebut macam tu lah. Sebab mungkin dia adalah asbab kita, mungkin rezeki tu kita dapat pergi umrah tu sebab anak ni ada, kan, dengan izin Allah kan. Tai burung yang jelas najisnya jatuh semasa tawaf, itu kita elak-elak lah, kadang-kadang betul. Tapi kalau biasa dekat tempat tawaf tu tak ada najis lah, jarang nampak. Dia kat tepi-tepi tu ada kadang. Kan burung pun dia tahu nak hormat Baitullah kan. Tapi biasa dekat atas Kaabah tu kadang ada je najis-najis burung. Tapi dekat lantai, sebab kita kan tahu cleaner tu dia sentiasa membersihkan masjid. Bila dia sentiasa membersihkan masjid tu tak ada isu sangat lah, sentiasa bersih. Jadi ni tengok bentuk dia kan, saya dah cakap dah, lawan arah jam. Jadi ni ada sudut-sudut dia. Sudut Hajar Aswad, Syazarwan ni tapak kaki Kaabah, Multazam ni adalah di antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah, dia tengah-tengah kat sini. Hijr Ismail, Hijr Ismail, Rukun Iraqi. Ni Rukun Iraqi, Hijr Ismail yang terkongsi ni, Rukun Syami, Rukun Yamani. Jadi bermula dan berakhir daripada sujud Hajar Aswad lah. Macam tu yang saya cakap tadi, kat sini pun boleh, start daripada sini pun tak ada masalah. Dia boleh. Menjadikan Baitullah sebelah kiri, sama macam gambar tu lah. Dilakukan dalam Masjidil Haram, maknanya dalam Masjidil Haram tapi di luar Kaabah. Jadi kalau kita bertawaf, janganlah kita pijak-pijak pula batu tepi tu, memang kita takkan pijak lah. Tapi lah zaman-zaman dulu kan orang tak ramai. Jadi orang kalau boleh nak tawaf sedekat-dekatnya kan. Jadi itu jadi isu juga. Tapi kalau terpegang makam Ibrahim tak apa tak? Boleh ke tak? Kita tawaf-tawaf kita terpegang makam Ibrahim ni, makam Nabi Ibrahim ni. Boleh tak?
Boleh, tak ada masalah. Makam Nabi Ibrahim tidak dikira sebahagian daripada Kaabah. Cuma dia dalam masjid saja. Itu tak ada masalah. Mengekalkan niat, saya dah sebut tadi, mengekalkan niat kerana Allah dan cukup 7 pusingan dengan yakin. Kalau tak cukup atau was-was, kita kurang, kita ambil yang paling minimum. Tapi memanglah ada je orang kadang, saya dah cukup dah Ustaz 7, tapi boleh tak saya nak tambah satu je, nak bagi confirm lagi. Was-was lah tu, dah yakin dah was-was lagi. Yakin-yakin je, jangan saya tambah tu satu lagi, tak boleh itu. Kalau dah tawar dengan mutawif, takkan mutawif salah tak? Itulah, dia kadang macam-macam isu tuan. Seronok juga. Geram pun geram juga kadang. Tapi kena sabar lah. Kena sabar. Apa-apa kita kena selesaikan. Okey, amalan sunat. Last kali kot. Untuk hari ni lah. Nanti saya datang lagi kot. Ada sekali lagi. Nanti ada dalam beberapa hari lagi, saya akan datang sekali lagi. Berjalan kaki. Ni sunat lah. Berjalan kaki, beritibak, buka bahu tadi, kanan. Mengucuk Hajar Aswad pada permulaan tawaf. Kita memang nak kucuk tak boleh lah. Boleh kucuk kalau kita jadi Perdana Menteri boleh. Jadi Agong boleh. Ikut rombongan Perdana Menteri boleh. Ikut rombongan Agong boleh. Saya tengok gitu. Ya terharu juga tengok pembantu yang itulah, yang hulu balang, apa hulu balang apa dia panggil. Yang ikut Agung dulu kan, Sultan Abdullah apa tu kan, dia punya pekerja pegawai istana negara tu kan, menangis dia. Dia dapat pergi umrah dengan haji dengan Agung, dia orang biasa je. Tapi permaisuri dan Agung tu ajak dia. Dia tak ajak orang lain, dia ajak budak tu. Pilihan Allah kan, kerana jemputan Allah. Rombongan VVIP pula tu, itu memang seronok boleh cium Hajar Aswad. Kalau orang yang ikut rombongan VVIP, doa lah kalau dapat, mana tahu tiba-tiba jadi pegawai istana negara ke tuan-tuan, tiba-tiba longgeng kan, mana tahu kan, rezeki tu. Okey, melakukan ramal. Ramal ni berlari dari anak. Dari anak 3 pusingan pertama disunatkan lari-lari. Kemudian istilam. Kalau tak boleh nak cium, angkat je tangan. Lambai kat Hajar Aswad tu. Bismillah, ya Allahu Akbar. Kemudian yang keenam, rukun yamani. Tadi rukun Hajar Aswad. Kalau rukun Hajar Aswad kita lambai Bismillah, ya Allahu Akbar, kita cium tangan. Tapi kalau rukun yamani kita angkat juga tangan. Rukun yamani ni adalah rukun sebelum Hajar Aswad. Sebelum, maknanya bila nak menuju Hajar Aswad tu sebelum dia. Lepas tu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah kan, biasanya sunat. Itu kita lambai juga Bismillah Allahu Akbar, tapi tak cium tangan. Itu sunnah dia. Hajar Aswad cium tangan, yamani tak cium tangan, lambai saja. Berturut-turut 7 pusingan. Maknanya bila bertawaf sebaik-baiknya berturut-turut. Jangan lepas satu rehat, tapi boleh kalau kita penat letih tu kita rehat lah. Tapi kalau sebaik-baiknya berturut-turut, bagi settle. Sebab nak jaga wuduk kan sebenarnya. Sebab semangat je orang tawaf tu, 7 pusingan insyaAllah sempat habis. 8. Tawaf dengan khusyuk, membaca Al-Quran, zikir atau doa, dan mendirikan salat sunat tawaf. Dah kesimpulan dah ni. Baguslah, habiskan je lah. Nanti minggu depan, minggu keempat. Ni kesimpulan dekat sini. Yang tadi tu jangan tengoklah. Yang tadi lepas-lepas tu dia iklan aja tu. Okey, kesimpulannya, niat ihram haji adalah rukun pertama yang perlu dilakukan pada masa dan tempat yang tertentu. Yang kedua, pakaian ihram bagi jemaah lelaki dan wanita adalah berbeza dan perlu jaga aurat. Lelaki sunat putih, perempuan ni kita kadang kata sunat warna putih kat, perempuan putih boleh tapi jarang. Kainnya agak nipis, agak jarang. Jadi kalau kita pakai, wanita pakai kain warna putih, pastikan pakai inner dekat dalam. Ataupun 2 lapis pakai. Kalau tidak nanti jarang nampak aurat, tak sah. Wukuf di Arafah adalah kemuncak ibadat haji yang ketiga, yang mempunyai masa dan lokasi yang ditetapkan, dan tawaf mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu dilakukan dengan betul supaya ianya sah menurut syarak. Itu dia. Jadi insyaAllah pada kuliah yang akan datang, insyaAllah saya rasa 29 kot saya datang sekali lagi, kalau tak silap ke? Betul? Saidin. Rasanya ada sekali insyaAllah. Jadi saya akan sambung lagi untuk slide yang keempat insyaAllah. Dengan izin Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Azlan. InsyaAllah kita